artis penyanyi ke, pelakon ke, melakonkan watak yang seksi, watak yang antagonis contohnya. Kemudian pelawak yang buat lawak lucah secara terbuka di dalam TV yang dilihat oleh seisi keluarga, anak-anak pun. Kemudian iklan yang sangat dahsyat. Kemudian founder-founder. Cuba kita lihat hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Maksiat berleluasa. Maksiat berleluasa. Dan ini disebut dalam hadis Nabi 40 hadis akhir zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga maksiat berleluasa, penyanyi-penyanyi berleluasa, penghibur berleluasa. Dan bayangkan hari ini kita banyak buat amal makruf, kan? Ceramah, kita buat amal makruf itu, program itu, program ini, tetapi untuk nahi munkar sangat sedikit. Sangat sedikit tuan-tuan puan-puan. Bahkan kita boleh lihat ini artis tanpa artis artis penyanyi ke, pelakon ke, melakonkan watak yang seksi, watak yang antagonis contohnya. Kemudian pelawak yang buat lawak lucah secara terbuka di dalam TV yang dilihat oleh seisi keluarga, anak-anak pun. Kemudian iklan yang sangat dahsyat. Kemudian founder-founder. Saya nak sebut tentang founder-founder. Subhanallah. Founder-founder produk slimming yang gunakan artis ataupun founder tu sendiri pakai seksi, pakai ketat, pakai nampak semua nampak, kan? Kemudian founder produk kecantikan yang gunakan produk kesihatan, kecantikan yang mengajak wanita-wanita tabarruj, dia jual produk-produk. Dan kita boleh lihat pada hari ini apa yang sedang berlaku. Memang ramai yang jutawan, tetapi mereka tidak menjadi sebahagian yang menyumbang kepada kerja dakwah, kerja amal dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-puan mungkin ingat kan, pada 31 hari bulan 1 saya keluarkan satu kenyataan. Dan kenyataan itu saya menyebut tentang satu artis, tapi sebenarnya saya nak tuju kepada ramai artis yang telah merosakkan masyarakat, yang telah merosakkan anak muda. Masya Allah. Sebenarnya saya nak tujukan kepada founder-founder produk-produk yang telah banyak merosakkan manusia hari ini. Saya kasihan kepada artis-artis, saya kasihan kepada saya tegur sebab saya sayang tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya sayangkan artis tersebut, saya sayangkan founder, saya sayangkan karyawan, saya sayangkan penghibur. Saya tak nak mereka yang menjadi penyumbang kepada fitnah akhir zaman, dan saya sayangkan ummah anak-anak muda yang semakin rosak. Dan cabaran yang saya lalui tuan-tuan puan-puan, saya diugut, saya diancam, saya dikecam, saya dihina. Memang kita nampak ramai yang sokong, ramai yang puji. Tetapi dah waktu yang sama saya juga menghadapi tekanan susulan daripada saya buat teguran terbuka. Ramai yang mula sebut, Ustazah jatuhkan maruah, Ustazah buka aib orang, Ustazah tu pendakwah, Ustazah tak guna cara yang lembut, Ustazah kasar. Ada yang mula sebut Ustazah pono sebab Ustazah, ada yang sebut Ustazah sendiri pun tengok video-video macam tu, ingatkan Ustazah ni suci, rupanya kotor juga, tengok macam-macam lah kata-kata penghinaan terhadap saya. Saya okey tuan-tuan puan-puan, saya cakap okey, tak apalah, biarlah saya dihina di dunia, saya takut saya terhina di hadapan Allah. Asma, kamu ada kemampuan untuk berkata, kamu boleh tegur tapi kamu tak guna lidah kamu. Kamu nak jaga follower, kamu nak buat menyampaikan yang sedap-sedap didengar saja, tapi kamu tak buat kerja nahi mungkar. Sedangkan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh kepada kebaikan dan kamu mencegah kemungkaran. Bayangkan hari ini menyuruh kebaikan memang banyak, tetapi yang mencegah kemungkaran tak ramai yang nak buat tuan-tuan puan-puan sekalian, tak ramai yang nak buat. Bayangkan ya, baja ada tapi racun begitu banyak. Saya jawab, saya kata, saya tegur terbuka kerana maksiat itu dibuat terbuka dan dibanggakan. Saya tegur terbuka tujuan untuk menegur lebih ramai orang, dan saya tak buka aib dia sebab aib itu telah ditunjukkan secara terbuka. Bukan saya tutup, bukan aib tu yang tertutup, tapi aib itu telah dibuka dan dia yang membuka sendiri. Dan saya bukan tujukan kepada individu itu, saya sayang dia, tetapi saya tujukan kepada semua. Dan mungkin selepas ini saya dah buka, saya dah mulakan, saya dah bentuk juga namanya tim Nahi Mungkar. Tuan-tuan puan doakanlah. Saya memang nak buat nama NGO Nahi Mungkar, iaitu NGO Cegah Kemungkaran, yang mana NGO ini akan buat secara holistik, buat cara terbaik. NGO ini akan mewakili ummah apabila berlaku kemungkaran yang berleluasa, terutamanya media sosial. NGO ini akan bergerak
akan jumpa pihak-pihak, akan pergi sekian, akan tulis surat secara baik, akan buat teguran terbuka. Dan saya kata bila nak buat kerja nahi mungkar, kita kena bersedia untuk dicaci maki. Kita akan bersedia untuk menambah lawan. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Kemudian ada beberapa orang yang jumpa, dia kata, Ustazah kena hati-hati. Ustazah melangkah untuk buat kerja nahi mungkar, Ustazah kena berhati-hati zahir dan batin. Kan kebencian. Saya ada terima tuan-tuan puan-puan, orang post benda-benda yang mengarut kepada saya. Kan kadang-kadang saya terima macam-macam ugutan-ugutan dan sebagainya. Saya kata betul, memang saya perempuan, saya lemah. Dan saya mula diingatkan oleh alim ulama. Dia kata, Ustazah kena ada pendidik. Saya doakan Ustazah kena beramal dengan al-maksurat dan sebagainya. Sebab ramai alim ulama kita jatuh kerana sihir. Sebab bila Ustazah buat begini, Ustazah bukan berhadapan dengan orang-orang yang biasa. Dia kalangan liberal. Kan orang liberal memang nak hidup manusia ini jauh daripada Allah. Tak terikat dengan hukum akal. Ustazah berhadapan dengan golongan sekulerism. Yang sekular ni dia nak asingkan time ibadah, hubungan dengan Allah untuk akhirat, bahagian akhirat, untuk dunia-dunia. Masa solat, masa zikir, masa ngaji. Tapi selepas itu mereka untuk dunia. Mereka dedah aurat, mereka berhibur, mereka tak fikir apa yang mereka buat itu ada kaitan dengan Allah. Mereka rasa cukuplah dengan solat semua itu untuk masuk syurga. Subhanallah. Mereka mengasingkan kehidupan dengan akhirat. Golongan sekular, golongan feminism, golongan liberal, golongan atheism, yang mana telah merasuk masyarakat kita orang muda. Tak ada wujud neraka, tak ada wujud syurga tu. Buatlah kehidupan kamu. Jadi bila kita kaitkan dengan azab Allah, bila kita kaitkan dengan tanda-tanda kiamat dan sebagainya, mereka menafikan. Mereka kata sikit-sikit nak kaitkan dengan tanda-tanda kiamat, sikit-sikit nak takutkan orang dengan neraka. Engkau tu dijamin syurga ke? Ustazah, engkau tu dijamin syurga ke? Kau cakap macam kau ahli syurga. Sebab saya tak dijamin syurga, tuan-tuan puan-puan. Sebab itu saya menyampaikan. Sebab saya takut neraka. Sebab itu Nabi SAW bila cerita tentang, Masya Allah, bila Nabi ditanya, Ya Rasulullah, kenapa kemungkaran, sekian Nabi cerita kemungkaran akan berlaku di akhir zaman. Rasul kata, bukan tidak ada orang baik, tapi orang baik tidak bersuara. Bukan tak ada alim ulama', tapi alim ulama' tidak bersuara. Bukan tak ada orang yang tahu tapi tidak bersuara, tuan-tuan puan-puan sekalian. Masya Allah. Lepas berlaku kes hari itu, saya terus buat meeting dengan tim. Saya kata, Ustazah nak bentuk satu lagi NGO. Namanya adalah NGO Nahi Mungkar. Dan NGO ini akan dikumpul dengan asatizah, para alim ulama. Dan kita kena gempurkan gerakan Nahi Mungkar ini secara bersitiji. Kita kena buat betul-betul. Kalaulah orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan hiburan, mereka buat bersitiji, mereka buat terbaik. Mereka habiskan berjuta untuk siapkan satu filem yang sangat hebat untuk merosakkan manusia. Mereka habiskan ratus ribu untuk buat drama yang sangat mengarut. Drama cinta-cinta yang membuatkan remaja kita terlalai dengan kisah-kisah cinta. Kan? Drama-drama yang tidak membangkitkan keimanan, drama-drama yang merosakkan minda. Mereka habis ratus ribu, mereka habis juta. Kan, mereka dapat pulangan yang baik. Kalau mereka nak buat satu video klip sampai habis ratus ribu, kenapa kita untuk buat kerja agama Allah, kita tak boleh nak habiskan puluh ribu, ratus ribu untuk dakwah, untuk buat kerja agama Allah? Kenapa kita nak buat cincai je bila kerja dakwah? Kenapa kita nak buat cincai je bila kerja nahi mungkar? Kan, kita nak buat santai-santai je, kita jangan buat serius-serius. Saya kata tidak. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kita tambah staf. Masa akaunten kata, Ustazah nak tambah staf lagi, tak apa. Ustazah nak tambah staf dakwah, Ustazah nak tambah staf penyelidik, Ustazah nak tambah staf untuk kerja kebajikan. Sebab kita kena buat bersitiji, kena buat betul-betul. Saya tak nak sukarelawan, saya tak nak orang datang sukarelawan, orang datang sukarelawan pergi dan datang. Saya nak orang yang saya bayar gaji, kita bayar gaji, rezeki daripada Allah, dan mereka betul-betul buat kerja dakwah. Ada waktunya mereka kena buat kertas kerja. Tim penyelidikan, tim dakwah, tim yang paling sibuk. Sebab tas paling banyak. Saya kata sekarang kamu menulis bab ni, tuliskan ni, ini masalah ummah ni, dia orang perlukan jawapan segera, ini jawab ni, sekian-sekian. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan, doakanlah supaya kerja dakwah yang kita buat, kerja amal makruf dan nahi mungkar ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan profesional. Dan satu saya nak sebut, kadang-kadang saya pelik masyarakat kita sesama umat Islam, terutamanya orang golongan alim ulama. Kalau bukan perkara yang melibatkan kemungkaran yang jelas, mereka tidak begitu tegas. Tapi apabila ada isu-isu
yang bukan melibatkan perkara yang haram secara jelas. Cuma contohnya lah, ada kumpulan ahli, kan kita saya sebut secara umum ya, contohnya begini. Ada kumpulan ni dikatakan pro salafi. Ada golongan ni pula dikatakan pro wahabi. Ada golongan ni pula dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu ada pula kelompok ni. Bila ada perkara yang tak seia sekata, maksudnya bertentangan, mereka boleh tegur secara terbuka. Mereka boleh menjatuhkan dan membuka aib secara terbuka. Mereka boleh saling maksudnya menegur secara terbuka. Subhanallah. Tetapi apabila melibatkan maksiat secara terang-terangan, mereka tidak aktif pula menegur secara terbuka. Itu yang kadang-kadang saya kata, kenapa situasi ini berlaku dalam masyarakat kita. Dan saya bukan nak kata saya bagus. Saya bukan nak kata ustazah dia feeling bagus, macam dia seorang je bagus, macam dia je buat kerja dakwah. Itu yang saya paling takut. Saya bukan kata saya seorang. Yadim buat kerja dakwah dengan yang terbaik. Jakim juga buat kerja dakwah, ada unit dakwah. Jabatan Agama buat kerja dakwah, ada penguatkuasa. Semua agensi-agensi kerajaan buat kerja-kerja dakwah, buat kerja nahi mungkar, buat kerja amar makruf. Cuma kita memerlukan tuan-tuan puan-puan satu instrumen, sebab sekarang ini bila PKP duduk dalam rumah, tapi maksiat yang paling luas adalah maksiat media massa. Kan, maksiat media massa yang paling melampau yang merosakkan umat Islam. Anak kita tak keluar daripada rumah, tapi anak kita keluar daripada, masuk ke dalam media sosial. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak share sikit bagaimana Brunei. Brunei dia ada, dia punya, minta maaf lah, janganlah kata Ustazah ni sikit Brunei. Saya ada kawan Brunei, saya dah berapa kali pergi Brunei. Bagaimana Brunei buat dia punya syarat penghibur. Kan, bila masuk bulan Rejab, Syakban, Ramadan, program hiburan tak dibenarkan. Program-program TV ataupun program terbuka tak dibenarkan, menghormati bulan haram. Dan bagaimana etika yang mereka jaga, drama yang dihasilkan mereka jaga, tidak ada unsur-unsur syirik, tidak boleh dedah aurat. Sebab itu bila saya pergi Brunei, saya malu juga orang Brunei kata, Ustazah dekat sini boring hidupnya, tak ada hiburan. Kalau kami nak hiburan, kami pergi Malaysia. Dia tu, oh Malaysia banyak hiburan, situ boleh berhibur, sini tak ada hiburan Ustazah, taman tema ke apa. Saya kata subhanallah, kamu tak ada hiburan di dunia, tetapi kamu akan ada banyak hiburan di mana? Kamu akan dapat banyak hiburan di syurga, banyak hiburan di akhirat.